أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk terus mendekati kalam Allah, iaitu percakapan ataupun perkataan-perkataan yang Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kini Al-Quran sudah berada bersama kita, ya. So berkewajipan, ya, dan kita punya tanggungjawab kepada Al-Quran yang pertama sekali, ya, untuk kita memahami Al-Quran supaya kita menyampaikan Al-Quran itu kepada pihak-pihak yang lainnya. Jadi sebelum kita nak menyampaikan dan berkongsikan kepada pihak-pihak yang lain itu, perlulah kita sendiri mahir dengan mengenal semua kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quran itu dan memahami macam mana kalimah-kalimah itu digunakan di dalam ayat-ayatnya. So insyaAllah kita sambil kita mengenal kalimah tu, kita juga akan cuba memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimah-kalimah tu supaya kita boleh melihat bagaimanakah satu-satu kalimah tu kadang kita lihat digunakan dengan cara sedikit berbeza, ya, di dalam ayat-ayat tertentu untuk menyesuaikan dengan konteks, ya, dan isi kandungan ayat itu. Kita teruskan perkongsian senarai kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha menjadi kata terbitan ilahun. Kemudian ilahun digunakan di dalam Al-Quran dalam berbagai-bagai bentuk, ya. Daripada kata perbuatan, dia boleh diubah suaikan untuk diguna pakai dalam ayat-ayat yang berbeza, ya. So bila di dalam ayat yang berbeza, so digunakan dalam bentuk yang berbeza, ya. So kita sekarang ni memasuki surah Al-A'raf, iaitu surah yang ke-7. Kita sudah habis surah Al-An'am, kita masuk surah ke-7. Ke-7 ni banyak contoh, ya, disediakan ni ada berapa? Ada 8, ya. 8 contoh-contoh ataupun kalimah-kalimah yang digunakan daripada alif lam ha di dalam surah Al-A'raf, ya. Okey. Yang pertama sekali ialah 759 faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum. Iaitu Allah kata maka, itu adalah maka. Okey, mungkin saya kongsikan tuan-tuan puan sini ialah kita perlu memperbetulkan tulisan, ya, ataupun ejaan-ejaan kalimah di dalam ni supaya dia mengikut, ya, mengikut penulisan Resam Osmani yang sekarang, ya. Yang ini tulisan ni adalah tulisan yang lama, so elok, ya. Bukan saja elok, memang sepatutnya kita membaca Al-Quran dengan menggunakan penulisan Resam Osmani. Jadi kita tengok apa yang perlu diperbaiki di dalam
penulisan ayat ni ya. So kita gunakan seperti biasa, iaitu gunakan leksi logoh ni untuk membantu kita ya. Okey. So yang mana yang perlu kita perbaiki, kita akan baiki sekarang. Kita lihat yang pertama sekali ialah faqalaya qaumi ayani ya, iaitu alif di sini bukannya alif tetapi adalah hamzah wasal. So kita tukarkan dia jadi barulah boleh dibunyikan ya, u'budu. Kalau alif tidak boleh dibunyikan sebab alif hanya berperanan sebagai alif mad ya, dia huruf vowel. Vowel tak boleh dibunyi. Yang boleh bunyi ialah huruf hamzah. So ini dipanggilkan hamzah wasal ya. Saya besarkan tu ya. So daripada alif tadi alif macam ni ya, so dia perlu diubahkan kepada hamzah wasal sebab ini adalah kalimah fi'il amar. So fi'il amar dia acuan dia ialah huruf yang pertama tu ialah hamzah wasal ya. Kalau kita nak rujuk balik di mana, tuan-tuan boleh gunakan template yang ni, tengok fi'il amar semua itu fi'il amar wazan satu ya, tengok wazan satu fi'il amar semua bermula dengan hamzah wasal ya. Dia ada 3 wajah. Wajah pertama ialah if'al, hamzah wasal tu dibunyikan dengan i sebab ain tu baris atas. Wajah kedua ialah if'il, ain baris bawah, hamzah wasal masih dibunyikan i. Lepas tu uf'ul, hamzah ain baris hadapan jadi hamzah wasal dibunyikan u. Jadi u'budu tu adalah diambil daripada acuan yang ni lah. Uf'ul untuk singular, mufradah. Kemudian kalau ada jamak ditambah waw alif ziyadah di hujungnya menjadi uf'ulu. Uf'ulu ada waw alif ziyadah. Ini semua acuan kepada kata terbitan adalah dalam bentuk nakirah dan nakirah bukan apa, dalam bentuk mufradah ya, iaitu untuk singular. Maknanya fa'il dia singular ya. Kalau ramai tambah saja waw alif ziyadah ya. So di sini tadi u'budu. Kalau seorang u'bud, dan tu dimatikan ya. Tengok template dia, huruf terakhir itu disukunkan. Itu default dia ialah singular ya. So kalau singular bermakna di sini tadi dal tu disukunkan jadi u'bud ya. Tetapi dalam konteks ni kenapa dia menggunakan jamak? Kerana qaumi itu apa dia? Kaumku ya, kaumku. Kalau nak tahu siapa yang kata ni, kita kena pergi pada ayat tu ya, dan juga ayat-ayat yang sebelum tu untuk kita melihat siapakah yang berkata di sinilah ya. Kaum ni banyak kaumnya. Nabi Rasul-Rasul dulu semua ada kaum. Jadi bermakna yang kata sini ialah Rasul tu ya. Kita kalau nak tahu kena cek ayat tu lah ya. Assalamualaikum tuan, muskil di sini. Kalau kita jumpa juga alif bawahnya hamzah kotak kasrah bertemu ain dia sukun. Dia adakah juga fi'il amal ya, budu. Dia hamzah alif bawah dia hamzah kotak kasrah bertemu ain yang sukun. Dalam bahasa Usmani pun ialah bukan. Bukan ni. Bukan. Kalau dia hamzah kotak maknanya dia bukan bukan fi'il amar lah. Ya, so dia tengok ya, dia fi'il amar ni dia banyak acuan mengikut wazan, okey. Tengok. Kalau wazan satu dia tidak ada fi'il amar. Ya.
Dan kalau kita tengok wazan kedua, acuan dia ialah apa? Fa'il. Itu untuk wazan kedua. Contohnya apa? Zakir. Itu fa'il amal wazan kedua lah. Ya. So kalau tadi apa hamzah qata' baris bawah memang tidak ada lah. Tengok di sini ya. Sampai ke wazan ke-10, ini fi'il amal. Ni semua fi'il amal ni. Wazan 2, wazan 3, wazan 4, wazan 5. So yang terdekat kalau hamzah qata' ialah wazan ke-4. Tapi dia baris atas, bukannya baris bawah. Huruf kedua tu memang baris sukun lah. Jadi acuan dia lah af'il. Contohnya apa? Anzil. Anzil, af'il, itu wazan keempat fi'il amal. Ya, so setakat ni tidak ada yang memulakan hamzah qata' baris bawah. Boleh? Okey. Itu nak menjawab soalan Najib Mazlan tadi, dia tanya kalau hamzah qata' bermula hamzah qata' baris bawah, kemudian huruf yang kedua itu sukun ya. Dia bukannya fa'il amal lah. Fa'il amal dia mesti mengikut acuannya, salah satu daripada acuan tadi ya. So ini dia bermula hamzah wasal, ain tu dimatikan, ba tu baris hadapan. Ya, dia mengambil acuan yang inilah uf'ul. Bila dijamakkan, dal tu asalnya sukun, bila bertemu dengan waw jadi dal tu didommahkan ya, ditukarkan daripada baris sukun kepada baris dhammah ya. Okey, yang keduanya biasanya kalau kita tengok qaumi ya, qaumi ni lah asalnya ialah mim ya ya, dia ada ya mutakallim di hujungnya ya, tetapi dalam Al-Quran dia ya mutakallim tu dihazafkan, dihilangkan, jadilah mim baris bawah saja yang menunjukkan qaumku ya. Ku tu sebenarnya, aku tu sebenarnya ada ya mutakallim ya, ya ini tapi dalam penulisan Quran dan Arab ya tu digugurkan ya, jadilah qaumi mim baris bawah saja tanpa ya ya. Dia kerana dia adalah bentuk idhafah ya. Jadi qaf wa mim ni mudhaf dia, ya yang mutakallim tu adalah mudhafun ilaih ya, tapi dia digugurkan. Okey, u'budu ya, alif sini bukannya alif bukannya alif tetapi sepatutnya alif ziyadah, kita letakkan tanda bulat ya, tanda bulat dia yang inilah. Jadilah dia alif ziyadah ya, alif ziyadah. Jadi waw alif ziyadah adalah fa'il kepada kalimah fi'il amal yang jamak. Jadi maknanya dan fa'il kepada fi'il amal dia hanya berlaku kepada orang kedua sahaja ya. Dia bukannya mereka. Kalau dalam fi'il madhi waw alif ziyadah ni bermakna mereka, tetapi dalam fi'il amal waw alif ziyadah adalah kamu semua sahaja. Ya, jadi maknanya u'budu, sembahlah, kamu semua sembahlah. Jadi kamu semua telah waw alif ziyadah, dia mewakili kum ya, ataupun mewakili antum ya, dia fa'il kepada u'budu tu. Allah sekali lagi alif sini bukannya alif, kita tak mahu alif, so kita kena buangkan dia. Okey. So kena buangkan alif ni, tengok boleh buang alif tidak? Okey, tak boleh ya, sebab dia sekali. So kita kena tulis balik Allah ni
betul-betul iaitu dengan hamzah wasal, ya. Hamzah wasal, lepas tu lam yang bertasydid, dan juga ha. Okey. So semestinya lah berbaris atas. Kenapa? Dia sudah menjadi uh, Allah ni kena baris atas dulu, ya. Okey, Allah baris atas. Juga baris atas kerana Allah adalah maf'ulun bih, ya. Dia objek kepada ubudu, so dia mesti berbaris atas. Gitu. Ke usaha yang ke depan ni mengubahkan benda semua Rasul Usmani tak? Apa dia? Dia bukan Rasul Usmani. Jadi Rasul Usmani yang ke depan ni tak ada usaha untuk nak ubahkan ayat ni ke semua ke Rasul Usmani. Tak tahu. Itu dia orang, ya, sebab dia orang punya ni, bukan kita punya. Ini dia orang ni di mana ni? Di England, ya. Oh ya. Ya. Mungkin kita boleh tulis email kat dia lah, beritahu dia, ya. Minta nak ubahkan. Dia ada tim dia, ya. Ramai dalam tim dia tu. So mungkin dia sudah pun melihat itulah, ya. Tapi setakat ni yang kita tengok ni masih lagi belum diubah, ya. So kita perlu untuk penggunaan kita jangan pakai macam tu saja, ya. Jadi kena pakai dalam bentuk Rasam Osmani. Kita belajar betulkan, ya. Rasul Usmani dia worldwide ke ataupun dia setengah negara tu tak tahu. Is it a worldwide usage? Tak tahu lah, itu bergantung pada negara lah. Bergantung pada negara. Negara tu dia nak mengguna pakai ke tidak. Kalau sepatutnya semua kenalah. Ya, sebab pusatnya dialah di di Saudi. So Saudi semua sudah menggunakan Rasam Osmani. Jadi Quran-Quran yang dicetak di Saudi Arabia semua menggunakan Quran Osmani. Tapi kalau macam di negara-negara yang tertentu tu bergantung kepada kerajaan tempatan lah, sama ada dia mengambil usaha untuk menukarnya kepada penulisan ini, ya. Ada yang belum lagi, ya. Jadi di Malaysia semua sudah dah ditukar, ya, kepada percetakan menggunakan Rasam Osmani. Jadi bila kita membaca itu pastikan kita familiar. Latihannya ialah kena menulis, ya. Tuan-tuan kena mengeja dan menulis, barulah kita dapat membezakan, ya. Kalau kita tak buat macam tu, kita tak dapat, ya. So macam ni, banyak yang perlu diperbetulkan, ya. Okey, malakum, tengok sini dia mim ni dia tandakan sukun, ya. Okey, macam mana kita nak comparekan ni, nak tengok. Kalau kita tak biasa, di sini tadi tuan-tuan pergi ke ayat dia sinilah. So dalam ayat ni daripada Al-Quran memang telah digunakan dalam bentuk Rasam Osmani. Ni samalah. Yang tadi nampak daripada sini faqala ya qaumi, jadi dia menggunakan hamzah wasal, bukannya alif, ya. Sini pun sama hamzah wasal, yang ni alif tu ada bulat kecil. Tengok malakum, mim tidak ada sukun, ya. Mim tidak bersukun, so kena ubahkan tu, buangkan sukun dia, ya, sebab dia terlibat dengan mim bertemu dengan huruf mim, ya, idgham mislaini. Jadi yang sukun mim tu sudah hilangkan sebab mim ni sudah dimasukkan dalam mim yang kedua. So mim yang kedua tu kena ditasydidkan. Ini dipanggilkan idgham mislaini, ya. Dan sebelum tu yang ni pun kena tukar juga, ya qaumi ni, ya.
Ya qaumi ni penulisan nama dipakai alif biasa. Rustam Osmani dia menggunakan alif kecil dah. Jadi gantikan dengan alif kecil. Jadi ya qaumi. Faqala ya qaumi abudullaha ma lakum. Jadi min hilangkan sukun dia. Mim ini ditambahkan dengan tanda tasydid, ya. Ilahin, ini pun kena tukarlah, ya. Tekarkan dengan alif bukannya di atas lam, tapi alif kecil hendaklah selepas lam, ya. Jadi letakkan 2 kali tanda pemanjang ni, letakkan alif kecil, ya. Jadi itulah ilahin, ya. Cuma keyboard ni dia masih lagi ada limitation, bukan semua dia boleh buat, ya. Bukan semua yang boleh buat. Okey, min sepatutnya huruf sukun dia bukannya tanda bulat, ya. Semua ni bukan tanda bulat tapi dia kepala ha. Cuma keyboard ni dia tak ada kepala ha, ya. So untuk masa sekarang kita gunakannya yang bulat, ya. Apa yang dimasukkan kepala ha ialah tengok min yang sukun sepatutnya dia adalah ini dipanggilkan kepala ha. Semua yang sukun dia kepala ha, bukannya yang bulat, ya. Tetapi sekarang ini keyboard ni masih lagi tidak ada kepala ha, ya. Okey, ruhu. Okey, tengok ruhu. Dalam penulisan ni sepatutnya ada apa? Ini ha dhamir muzakkar mufrad, ya. Ha dhamir muzakkar mufrad, iaitu kata ganti nama kepada seorang lelaki, ya, dan dia bertemu dengan hamzah, sepatutnya dia ada mad silah. Mad silah bermakna ada ya kecil di sini, ya. Ya kecil selepas ini sebab ha baris depan dia jadi waw kecil lah. Ghairuhu, waw yang bertanda panjang dan kecil, ya. Itu dipanggilkan mad silah, ya. Tapi keyboard ni pun rasanya dia tidak ada, ya. Dia pun tidak ada. So kalau kita nak masukkan waw kecil tu, sini tidak ada, ya. Dalam bawah ni pun rasanya tidak ada. Okey. Okey. So, mungkin kita gunakan tanda, kalau sini belah atas, ya. Yang ni kot. Kita try gunakan waw ni, jadi kita tidak. Itu dia. Tapi dia ada tanda, masih lagi tanda panjangnya tidak dapat, ya. Keyboard ni masih lagi tidak ada letakkan tanda panjang, ya. Okey, so apa yang saya nak beritahu ialah kalau kita tengok penulisan yang sebenarnya ialah dia ada ni dia, waw kecil ditandakan panjangnya menunjukkan dia mad silah, ya. So yang mana tadi kita tengok pada permulaannya, ya, dia tidak ada waw kecil tu, ya, dan kena ada tanda panjang, tapi keyboard ni tidak ada tanda panjang. Kalau kita nak mungkin kena letakkan secara manual lah, ya. Ini dua kotak baris bawah, so ya di hujung kalimah dia tidak bertitik, ya, tidak bertitik. Yang bertitik dua tu hanya di tengah kalimah ataupun di awal kalimah, ya. Macam ni ya dia boleh bertitik, di tengah boleh, tetapi di hujung ini dia tidak bertitik, ya. Cuba kita tengok ayat Quran sebenarnya. Ini dia. Ya, non baris bawah, lepas tu ya tu tidak bertitik. Dua titiknya tidak ada apabila ya tu berada di hujung kalimah, ya.
Kalau di tengah dia bertitik, kalau di awal dia bertitik. Ini awal, tengah. Dia boleh bertitik, ya, ambil dua. Tapi bila di hujung, dia tidak bertitik. Tengok ada tak contoh lain yang di hujung? Tidak, di satu saja. Ya. So kita buangkan ya tu, ganti dengan ya tidak bertitik. Yang ini. Ya. Letakkan ya, bukan, dia ada dua ya. Satu ya ini dan satu ya ini. Ya. So letakkan ya tidak bertitik di situ. Itu ejaan yang sebenarnya. Ini, okay. Kemudian sepatutnya non ya ni berbaris ada tanda panjang, ya, iaitu sebab ya ni adalah ya mat bertemu dengan hamzah qata', jadi dia melibatkan mat jaiz, ya. Mat jaiz kita baca dia 4 ataupun 5 harakat, dia kena ada tanda panjang, ya. Tapi keyboard ni dia tak ada. Dia tak ada tanda panjang. Yang ada tanda panjang hanya untuk alif yang bertanda panjang saja. Ya, lain pada tu tidak ada, tak dapat, ya. So kena buat secara manual lah. Ini akhafu alaikum, ya, fu'alaikum, jadi mim disukunkan betul, ya, ya ada cukup akhafu alaikum. Okey, itulah yang terbaik yang kita boleh ubahkan, ya. So ada beberapa tempat lagi yang kita tidak boleh ubah, iaitu sukun dia, yang ini sukun dia masih lagi tanda bulat. Kemudian mana tadi ialah tanda panjang, ya, tanda panjang kepada mat yang panjang masih lagi tidak, ya, tidak dapat dilakukan dengan keyboard ni. Okey, itu perkongsian. Ini ayat yang sebenarnya dalam Al-Quran dia sudah ditulis dalam bentuk ini, ya. So dia ada tanda panjang ni, mat panjang, ya. Faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, panjang, ya. Iaitu 4 harakat. Ini 4 harakat juga. Akhafu alaikum azab yaumin. Ayat yang sebenarnya dia tadi sampai alaikum saja, ya. Tapi sebenarnya ayat tu sampai azab yaumin azim, ya, sebab dia nak kongsikan kita kalimah apa? Ilahin. Ilahin yang ni, ya. Ilahin yang tu, yang ini, ya. So kita tengok ayat yang senarai tadi, yang ni lah. Yang ni, ya. Faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Itu ayat yang sepenuhnya, ya. Jadi apa yang maksudkan ayat itu ialah faqala ya qaumi, maka berkatalah Rasul itu, ya wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, ya, tidak adalah bagi kamu dari Tuhan selain darinya, ya, selain pada Allah, ya. Ini sesungguhnya aku, akhafu, takut. Akhafu ialah aku takut dalam bentuk fi'il mudhari', ya. Alaikum, ke atas kamu, azab yaumin, di ujung tu ada azab yaumin azim, iaitu pada hari di mana nanti terdapatnya azab yang besar, ya, azab yang dahsyat. Jadi ilahin di sini adalah mengambil isim yang majrur. Isim majrur disebabkan oleh min, iaitu harfun jar. So setiap harfun jar selepasnya adalah kalimah isim yang majrur. Dia ada tanwin sebab di sini masih lagi nakirah. Kalimah ilahi masih lagi nakirah, ya, bukannya makrifah. Ya, so dia Tuhan disebut secara umum, ya. Tidak ada bagi kamu dari
mana-mana Tuhan. Ya. Selain ghairuhu, selain daripada nya. Ya. So ghairuhu adalah idhafah. Ya. Bila kita jumpa ghairu, ghairu ni ada salah satu daripada kalimah yang kita kata yang berganding. Ya. Dia mesti mengambil gandingan. Ya. Jadi dia mengambil gandingan dalam bentuk idhafah. Ya, iaitu selain bukannya. Asalnya bukannya, boleh juga diterjemahkan selain darinya. Ya, nya itu ialah Allah. Jadi walaupun dia berbaris hadapan, tetapi i'rab dia tetap majrur. Ya, sebab dia mudhafun ilaih. Ya. Itulah pengenalan kita kepada ilahin di dalam ayat 59. Dan kalau kita tengok ayat seterusnya, 3 ayat seterusnya adalah sama. Ya, sama, cuma yang berbezanya ialah sambungan kepada selepas ghairuhu tu Allah nak katakan kepada kita dalam bentuk apa. Ya, yang ni dalam bentuk soalan. Afala tattaqun. Ya, Allah kata ini Allah istifham. Apakah kamu tidak bertakwa? Ya, yang ni tadi inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya. Yang ni pula selepas ghairuhu tu yang awal dia sama saja. Ya. Yang ni Allah tanyakan ya, nanti qala ya qaumi ibudullah. Okey ya, siapa yang berkata sini ialah Rasulullah, sebab di sini Rasul tu berkata kepada kaumnya. Jadi disambunglah situ. Afala tattaqun, apakah kamu semua tidak bertakwa? Ya. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin, sama juga ghairuhu. Lepas tu dia sambungnya dengan qad ja'akum bayyinatun. Ya. Telah pun datang kepada kamu keterangan. Bayyinatun ialah keterangan. Ya. Keterangan. Yang ni pun sama. Ya. So ayat yang ni dua ni adalah sama. Ya. So konstruk dia adalah sama, cuma di hujung saja yang berbeza. Ya. Sebab apabila Allah menceritakan kisah-kisah rasul-rasul yang dulu-dulu ni, ya, Allah menceritakan sedikit perbezaan di antara satu rasul dengan satu rasul yang lain dengan apa yang mereka ucapkan kepada kaum-kaum mereka. Ya. Okey, insyaAllah kita hari ini berhenti sampai situ saja, iaitu sampai ke Al-A'raf ayat 85. Ada 3 lagi, ada 5 lagi contoh ya. 2, 3 jadi 5 lagi yang kita sambung besok ya. Hari ini kita ambilkan 4 itu sebab dia penyusunannya, penggunaan adalah sama dengan adanya harfun jar min, jadi ilahun menjadi ilahin. Ya. Sadaqallahul azim. So kita sudahi perkongsian untuk hari ini di sini dulu, dan kita akan sambungkan besok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor.